Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton CSA atau Common Sense at Awani. Rancangan di mana kami seperti biasa akan bawakan kepada anda engagement, dialog antara peserta-peserta industri dan stakeholders pemegang taruh secara terus, secara langsung dengan kementerian-kementerian yang terlibat. Kami di Asra Awani saya percaya dialog dan engagement itu penting antara rakyat dan juga kerajaan, dan kami amat berbesar hati untuk menjadi platform sekali lagi untuk menjadi pengantara antara stakeholders dan juga government. Kita akan bawakan kepada anda sesi ini secara unfiltered. Saya hanya akan memainkan peranan sekadar moderator. Yang penting soalan dan engagement akan datang daripada peserta industri yang menyertai kami secara langsung hari ini. Saya kira ada kira-kira 20 startups, syarikat permulaan ataupun syarikat pemula. Dan saya, without further ado, saya ingin terus sahaja ke session ini. Hari ini saya ingin memperkenalkan, saya berbesar hati disertai oleh Datuk Seri Dr. Adham Baba, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, juga Rafiza Ghazali, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Cradle. Dan topik kita hari ini adalah di mana startups Malaysia dan bagaimana kita akan kembangkan lagi dalam beberapa tahun akan datang. Assalamualaikum Datuk Seri, terima kasih menyertai kami hari ini dan juga Rafiza. Okey, Datuk Seri, kita akan ke soalan-soalan daripada peserta kita. Saya kira ada banyak. This is a direct dialogue. Tapi saya mahu memberikan satu soalan pemula. Secara umumnya Datuk Seri, dalam pendapat Datuk Seri, daripada pemerhatian Datuk Seri, apa pendapat dan pembacaan Datuk Seri berkenaan dengan the development, pembangunan startups kita di Malaysia setakat ini? Okay. Terima kasih Saudara Lokman. Kita bersama dengan 19 startup, saya ingin mengucapkan terima kasih di atas kehadiran. Marilah kita beri tepukan kepada diri kita sendiri yang telah pun hadir pada hari ini untuk bersama-sama kita. Jadi dengan kehadiran rakan-rakan yang ingin memulakan company ataupun syarikat pemula yang perlu diberi perhatian kerana dalam keadaan sekarang ni kita telah berada dalam satu situasi di mana MOSTI melalui agensi Cradle yang diberi amanah untuk membangunkan satu plan hala tuju ekosistem startup Malaysia 2021-2030. Satu plan yang mengandungi beberapa inisiatif dan juga program-program, termasuklah intervensi yang akan dilaksanakan. Untuk itu, sejak dilancarkan pada 18 November 2021 yang lepas, kita telah melaksanakan plan hala tuju ini sebaik mungkin, dan ketika ini kita dapati daripada pelajaran tersebut kita telah menerima lebih kurang 2,600 startup yang masuk dalam apa yang dipanggil My Portal Startup yang dikemukakan untuk membantu. Untuk sekian kalinya kita melaksanakan plan hala tuju ini, tentu sekali dia bermaksud, dia membawa makna yang sangat mendalam terhadap pembangunan ekosistem yang mampan, yang sustain. Dan dia disulami dengan pembiaya-pembiaya. Daripada Cradle sendiri, kita ada corak pembiayaan supaya kita boleh pastikan syarikat pemula ini terus diberi bimbingan, diberikan inisiatif tertentu. Dan pada saya, yang paling saya bimbang ialah kita perlu mengelak adanya valley of death, iaitu syarikat yang bermula tu dia terpaksa berkubur awal kerana tidak ada bantuan, tidak ada ekosistem yang mampan. Jadi kita mahu mereka terus berjaya dan melahirkan syarikat-syarikat yang ada spillover effect kepada mereka dan boleh menjana pendapatan kepada mereka yang berada di dalam sistem ataupun ekosistem plan hala tuju ataupun ekosistem roadmap startup pemula ini. Ya. Dan plan ini dipanggil super. Kita telah bawa ke majlis dipanggil High Tech Nation Council, yang mana super ini
dipanggil sebagai Plan Hala 7 Ekosistem Startup Malaysia atau SUPER. Jadi perkataan SUPER tu menunjukkan bahawa kita ada kekuatan lah di situ. Jadi setakat ini apa yang saya ingin lontarkan di sini ialah pada hujung tahun lalu kita dah bina portal My Startup ini. 2,600 tadi telah masuk dalam portal ini dan dah sign up. Yang baiknya ada 13% daripada 2,600 ni startup dari luar negara. Masuk dalam kita punya portal My Startup ni. Ya. Jadi itu satu perkembangan yang sihat untuk kita umumkan pada hari ini. Satu soalan untuk Rafiza sebelum kita balik ke peserta. Seperti yang Datuk Seri sebut sebentar tadi, 13% 13% adalah startup dari luar negara. Kita dah lihat sejak 2 tahun lebih yang lepas, bukan saja Malaysia tapi banyak negara di serata dunia sangat terkesan dengan uncertainty, pandemik COVID-19, penutupan ekonomi dan sebagainya. Malaysia mungkin antara yang agak serius kerana kita adalah open economy dan sebagainya. Jadi apa yang ada pada Malaysia yang membuatkan di sebalik semua ini dan kita baru nak start recovering, ada lagi masih startups di peringkat global yang berminat untuk bertapak di Malaysia? Oh, okey. Dari segi report, Mosti 2 tahun yang lepas telah developkan satu report sebelum ia melancarkan SUPER yang seperti YB Menteri terangkan tadi kan. Dan salah satu antara strength di Malaysia ini adalah kita ada banyak talent, ya. Dari segi talent, dari segi bantuan, sokongan yang diberikan kerajaan. Kalau kita tengok, kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang lain lah, ya, Malaysia ni ada ramai dari segi sama ada dari segi kementerian ataupun agensi-agensi di bawah kementerian yang memberi peluang dari segi pembiayaan dan juga sokongan. Jadi untuk startup yang mahu bertapak di Malaysia ini adalah sangat penting sebab kalau mereka mahu datang ke Malaysia, mereka mesti perlukan infrastruktur, mereka juga perlukan bakat dan mereka juga perlukan conducive environment yang berpotensi untuk mereka berkembang. Jadi itu salah satu dan lagi satu yang kita lihat banyak startup yang kadang-kadang mereka approach saya kan daripada luar negara macam mana nak datang Malaysia ni. Salah satu dia tengok Kuala Lumpur ni terutama Malaysia ni dia epicenter of Southeast Asia. Dan kita ada multicultural, kita punya talent multicultural, kita ada berbagai bangsa. Jadi bagi mereka untuk berkembang tu juga agak penting kalau mereka mahu scale ke negara-negara serantau di dalam ini. Dan juga lagi satu sebelum saya akhirkan, another advantage is kita punya cost of living dia agak tak setinggi negara-negara yang bersebelahan dengan kita lah. Jadi itu salah satu faktor yang mungkin bagi syarikat yang di luar mereka lihat okey ada berpotensi untuk berkembang lagi. Okay. Terima kasih Rafiza, dan tanpa membuang masa lagi, saya seperti yang saya sebut sebentar tadi, platform ini yang Esra Awani sediakan bersama dengan Mosti dan juga Cradle Fund is for you, adalah untuk anda. Jadi it's not about me asking your questions so much, tetapi anda, dan saya kira ada lebih kurang 20 startups yang menyertai kita hari ini. So saya nak mulakan dengan soalan pertama iaitu daripada QMed Health Tech Sendirian Berhad. Selamat. Terima kasih. Saya Dr. Kev here dari QMed Health Tech. QMed Health Tech adalah satu company yang buat solution for healthcare industry. Saya myself medical doctor, so I build something for medical industry itself. So my question is to Dato' Sri Dr. Anubhav. So medical data is very sensitive. So privacy is always on top of the concern of this industry. So we are currently using cloud service, Amazon, but Amazon only have data warehouse in Singapore. So is there any plan to bring this data warehouse to Malaysia or for this kind of international big company? Good question, thank you, Dato' Sri. Terima kasih. Ini merupakan cabaran yang kita harus fikirkan bersama. Dan dalam sensitivity data, terutama sekali data pesakit, kita masih menggunakan Data Protection Act yang ada dalam negara kita.
Tetapi dalam industri kesihatan, kita tak boleh menafikan bahawa akhirnya kita akan menjurus kepada telemedicine. Telemedicine, mendapatkan ubat secara online dan juga consultation antara remote dengan kawasan yang mana terletaknya hospital besar yang mempunyai pakar-pakar. Jadi as you say, data center kita cuba bawa di dalam environment kita. Mostly kita ada satu teknologi park dipanggil di Bukit Jalil yang kita sedang berusaha menjemput supaya pemain data center ni boleh host kita punya cloud services. Jadi kita masih menunggu respon yang positif daripada beberapa pemain yang menjadikan data center sebagai operational place untuk negara kita. Jadi walaupun TPM ini dinama semula dengan penggabungan TPM dan Magic, menjadikannya Meranti. Nama Meranti. So Meranti mempunyai satu usaha bersepadu untuk memastikan semua emerging teknologi yang harus kita ke depan, terutama sekali dalam bidang kesihatan yang disebutkan tadi. Dan bidang kesihatan merupakan bidang yang menjadi fokus kepada MOSTI dalam era pandemik COVID terutamanya bila kita diminta untuk membuat persiapan ataupun preparedness and readiness terhadap apa-apa juga wabak pada masa yang akan datang. Jadi data center ini sangat penting dan kita usahakan sebaik mungkin untuk pastikan bahawa keperluan negara untuk host this cloud berada dalam negara kita, insya-Allah. Next is Pandai Education. Pandai Education, adakah kita bagi? Alhamdulillah. Okey, Pandai Education. Round of applause. Tak apa, mikrofon akan dibawa ke anda. Introduce yourself, Pandai Education, what is it's about dan juga soalan anda. Assalamualaikum, selamat petang. Saya Khairul dari Pandai, sebuah aplikasi pendidikan untuk pelajar-pelajar sekolah. Jadi saya actually dah lupa dah soalan yang saya submit bulan lepas tu. Tapi kebetulan beberapa hari lepas saya baru saja balik dari San Francisco. So spend about half a month dekat sana di Silicon Valley dan sebagainya. Dan alhamdulillah Pandai ni walaupun baru 2 tahun, mungkin kami dapat banyak bantuan lah, terutama daripada MOSTI, daripada pihak trader, memang sangat bantu pihak awal. Kemudian lately daripada pelapor-pelapor luar negara lah. Jadi apa yang saya nampak ketika di sana, di Silicon Valley, di San Francisco, San Diego dan sebagainya, di sana ekosistemnya sangat thriving lah. Of course dekat sana ada capital yang mudah, ada talent yang banyak, ada population yang besar kan. So benda-benda macam tu mungkin negara kita susah nak ubah, kita tak boleh ubah population kan. Investor banyak bertumpuk di sana dan di sana undeniable talent ada. Tapi apa yang ketara di sana adalah untuk early stage businesses. Kat sana ada the ease of starting and doing business, early stage and very stage. Nak start company boleh dalam masa berapa jam saja misalnya, itu untuk early stage lah. Dan banyak kelonggaran lain yang diberikan dari segi tax, dari segi sebagainya. Dan untuk growth stage company pula, ini yang dah mula bergerak lah, pun ada banyak kelonggaran yang diberikan dari segi regulation, dari segi bekerjasama dengan pihak kerajaan dan kelonggaran yang diberikan. Berbeza dengan sini, kadang-kadang mungkin ada some restriction lah. Contohnya kalau kita buat fintech, mungkin ada kekangan daripada bank regulation. Kalau kita buat logistik, mungkin ada kekangan daripada pihak JPJ dan sebagainya lah. So saya mewakili rakan-rakan yang lain, ramai yang terlibat dalam program Sandbox by MOSTI. Very good program, saya sendiri pun terlibat. Tapi adakah program Sandbox ni akan ditambah baik lagi seterusnya untuk memberikan kelonggaran dari segi regulation seperti ini? Itu sahaja. Terima kasih. Terima kasih Pandai. Pandai. Ya, saya sering membandingkan Silicon Valley ekosistem dengan ekosistem startup di negara. Saya pernah baca buku dipanggil Startup Nation. Buku ni melibatkan startup di Israel lah, di mana angel investor,
fundraising dilakukan di US, mengambil kebanyakan teknologi yang dibangunkan dalam buku tersebutlah. Jadi saya membayangkan bahawa perkara ini perlu diwujudkan ataupun dilahirkan di negara kita sendiri. Sebab itu kita akan berhadapan dengan masalah kerangka perundangan di peringkat awal. Jadi untuk mengharmonikan sesuatu pembangunan syarikat pemula yang mempunyai inovasi yang sangat ketara baiknya, kita memang mewujudkan apa yang dipanggil NTIS lah, National Technology Innovation Sandbox. Jadi dia melibatkan agensi di bawah MOSTI yang bekerjasama ketika inilah, iaitu Magic dan juga sekarang ni TPM lah, Teknologi Park Malaysia, yang host the incubator, supaya segala yang dirancana dalam inovasi yang melibatkan teknologi dan sains tu diketengahkan dalam satu kerangka yang selamat. You can try there. Jadi percubaan-percubaan ini disokong dengan bimbingan, dengan pembiayaan peringkat awal, seed fund lah, pre-seed, seed fund. Dan kita akan menilai di peringkat MOSTI bahagian dana sama ada dia menepati level teknologi mana. Teknologi readiness level 1, 2, 3 sampai 9. Dan kita menilai dengan panel-panel yang melaksanakan tanggungjawab supaya arahan saya berikan facilitate, memudahkan. Dan sekiranya dia masuk salah pintu, katalah pintu mana dia salah masuk, kita kena beritahu. You have to enter to this window untuk mulakan startup tersebut. Jadi tidak ada keberangkalian untuk mendatangkan masalah selepas dia bermula. Ini yang dipanggil super lah, ekosistem yang kita bangunkan. Seperti pihak Pandai telah pun menyertai bukan sahaja program NTIS tetapi MyHackathon, satu program yang dijalankan oleh Cradle, iaitu kita melihat kepada statement masalah oleh agensi kerajaan dan diselesaikan oleh syarikat-syarikat pemula ini. Dan tentu sekali Cradle memberi bantuan sebelum mendapat bantuan, dia dinilai dengan teliti. Jadi saya yakin pengalaman-pengalaman NTIS ini yang seringkali bertemu dengan teknologi disruptif, teknologi yang dipanggil disruptive teknologi, menjadikan kita lebih mahir dengan benchmarking ekosistem startup di mana-mana kawasan yang ada, terutama berdekatan dengan negara kita lah. Jadi untuk itu kita menambah nilai sandbox ini dalam kerangka yang dipanggil TCA, Technology Commercialization Accelerator. Kita mesti accelerate this kind of technology supaya dia ada perluasan maksud supaya berjaya. TCA ni dikendalikan di bawah Meranti, ya. Itu antara penambahbaikan NTIS yang kita wujudkan sejak tahun 2020. Jadi saya yakin pihak MOSTI akan bekerjasama dengan unit perancangan, EPU ataupun Economic Planning Unit dan juga Kementerian Keuangan supaya melihat ekosistem startup company ni dia bukan sahaja boleh ditambah baik dari segi scalable dan dia sustain dan dia dapat pelanggan bukan sahaja dalam negara tetapi luar negara melalui program bawah MOSTI dipanggil Malaysian Commercialization Years. Ini kita jemput supaya scale up the company ke arah yang lebih luas dan marketable, boleh diusahakan supaya lebih banyak pelanggan dan revenue kepada nilai startup tersebut menambah. Ini yang dilakukan
di banyak tempat, terutama sekali apabila kita dapat mengumpulkan fundraiser punya company dan juga pembiaya-pembiaya dana yang berminat dengan startup yang kita bangunkan. Dan untuk itu startup akan menjadi lebih baik. Dan pandai merupakan satu yang saya dipahamkan startup company yang melibatkan urusan menjadikan education itu sebagai teknologi, penyampaian sistem pendidikan yang berkesan, dan dia ada banyak lagi education tech provider selain daripada Pandai yang mungkin melibatkan teknologi yang baru muncul, terutama sekali penggunaan teknologi artificial intelligence, virtual reality, augmented reality, dan juga tentu sekali yang paling ketara ialah blockchain teknologi, yang mana tidak ada berlaku masalah dalam plagiat, contoh plagiat, contoh penipuan sijil. Jadi bila Pandai mengeluarkan pelajar yang cemerlang dan berjaya, tentu kejayaan tersebut merupakan antara startup company yang boleh menceburi pada masa depan. So this is not so called that disruptive technology, tapi dia improvement kepada teknologi yang ada. Terima kasih Datuk Seri, dan menarik juga Datuk Seri sebut berkenaan dengan scalability, marketability sebentar tadi. Saya rasa saya boleh selitkan satu soalan untuk Rafiza, kerana Datuk Seri sebut sudah tentu organisations like Cradle, macam Cradle Fund akan melihat dan menilai semua startups untuk decide lah, untuk membuat keputusan what kind of help they need or whether to give help. Apa yang betul-betul Cradle lihat pada satu startups itu untuk membantu memberikan dana dan sebagainya kepada startup itu, dan adakah ia semestinya hanyalah revenue dan profit? Kerana kita lihat pada awal penubuhan satu-satu syarikat itu mungkin revenue or profit might not come in the near future, dan adakah itu menjadi north star kepada Cradle untuk melihat it's always about revenue profit punya potential, or adakah Cradle akan melihat setiap industri yang berlainan diberikan skala dan timeline yang berlainan? Okey, bila kita lihat startup ni kan, dari segi apa sokongan yang mereka perlu, dia berlainan tau. Sebab dia bergantung kepada apa strength startup tu. Sebab setengah startup, dia mungkin yang selalunya datang Cradle memang semua minta fund lah. Ya. Jadi mereka ada setengah tu mungkin mereka ada cabaran talent. Mereka tak cukup skill set yang mereka perlu tu, mungkin tak ada di Malaysia, atau ada tapi kena bayar gaji tinggi. Ya, itu satu. Satu, mungkin mereka tidak berapa mahir sangat jaga cash flow. Sebab selalunya startup founder saya tengok ni, diorang very smart, diorang very high tech teknologi, tapi dari segi finance tu mungkin kurang sikit lah. Jadi mereka mungkin memerlukan bantuan sokongan dari segi, sama ada dari segi kewangan, penjagaan kewangan, ataupun undang-undang, ya, advice dari segi perundangan menjagakan bisnes. Jadi susah saya nak pinpoint kata okey startup ni akan berjaya, sebab kadang-kadang mereka mungkin strong in satu, tapi mereka mungkin tak boleh jaga customer. Itu susah jugalah, sebab as an entrepreneur kita kena sentiasa menjaga kita punya customer. Kita kena tahu macam mana timing untuk marketing tu. Sebab kadang-kadang kita lihat startup ni dia buang duit marketing tapi produk tu tak ready lagi. So it's very difficult, tapi selalunya yang saya tengok dari segi yang at early stage, selain daripada ada idea yang menarik dan membantu menyelesaikan masalah, selalunya kita lihat dari segi dia punya team lah, dari segi founder dia ada the right founders fit, dia ada the right attitude, dia resilient, dia tak cepat putus asa. Semua tak malu kan. Diorang cakap kat semua orang, cakap pasal startup dia. Jadi saya lihat kadang-kadang the non-financial tu, elemen tu agak penting untuk startup scale dan berkembang maju. So I want to go to the next
Company yang seterusnya difahamkan adalah Braintree Technologies. Ada wakil daripada Braintree Technologies di sini? Oh, company ni ada orang tepuk Dia robot. Dia terror sikit kan? Please. So yeah, I'm Arif from Braintree Technologies. So what we do is we build agricultural robots for our oil palm and chili industries in Malaysia. So we can offset some of our foreign labours so that we can attract orang-orang muda kita untuk berkecimpung dalam pertanian kan, dengan teknologi. Jadi satu soalan saya adalah we do have problems in getting the right talent in the robotics industry because in Malaysia we don't really have industry experience sangat. One of the things we can do is we can bring back Malaysians from overseas yang mana kerja at companies like Tesla, Boston Dynamics and so on, right? Of course the problem is the high salary, but how can we incentivize these people to come back and bring back some of our talents? There are a lot of them actually. Mungkin Datuk Seri boleh dulu, kemudian Rafiza. Ya, ini ada kaitan dengan 4IR, revolusi 4IR, maknanya penggunaan robot dalam industri. Dan Braintree ni kalau kita translate dia panggil pokok akal lah, Braintree. Dan perkhidmatan yang diberikan tersebut definitely dalam kerangka STIE 1010 yang mana melibatkan 10 enabler ekonomik dan 10 teknologi. Ini libatkan definitely teknologi yang berkaitan dengan agriculture boleh robot untuk agriculture, betul Braintree. Betul nama tree tu. Jadi kita dah buat satu engagement dengan fraternity robot dan kita dah bentangkan juga pelan hala tuju robotik negara. Di situ kita lihat talent menjadi satu isu. Salah satu daripada perkara pokok talent, bakat. Ya, kita telah pun menggerakkan usaha supaya mata pelajaran STEM tu diajar dengan lebih meluas. Dapatan kita hari ini daripada engagement tersebut hanya 46% pelajar-pelajar yang masuk dalam bidang sains, berbanding dengan target kita 60%, dan pure science hanya 19%. Jadi ini menyebabkan kita berusaha supaya pelan robotik negara tu yang kita usahakan, dan antaranya ialah intervensi terhadap bakat. Dan kita telah menggabungkan beberapa agensi di bawah MOSTI dengan MARI. MARI ini ialah satu agensi di bawah MITI, MARII, iaitu Malaysian Automotive Robotic IoT lah. II itu Internet of Things lah. Dan juga di bawah MOSTI definitely kita ada plan hala tuju robot tersebut melibatkan kita menggabungkan beberapa institusi pendidikan yang tidak formal dengan formal supaya talent itu dipadukkan, dia panggil merge, ditimbulkan supaya paduk dengan kehebatan untuk kita mengendalikan robot ni. Jadi kita ada bakat di luar negara, tak apa. Mungkin mencedok ilmu sehebat mungkin di luar negara, dan kita ada talent juga dalam negara kita yang mungkin pihak Braintree boleh dapatkan daripada kita. Sebab tu saya telah pun meminta MOSTI supaya mewujudkan Young Scientist Network. Young Scientist Network ni merupakan saintis-saintis yang dibimbing bakatnya supaya masuk ke dalam apa yang sektor-sektor yang sangat fokus pada hari ini. Jadi Young Scientist Network ini merupakan mereka yang membuat research and development di peringkat universiti ataupun peringkat institut pendidikan tinggi. Selain daripada mereka ini diberi grant untuk melaksanakan R&D, mereka juga berkait rapat dengan dipanggil Researcher Industry Scientific Exchange. Maknanya mereka juga berkolaborasi dengan saintis-saintis yang melibatkan robotik industri ini di luar negara dan dalam negara. Jadi pada masa depan pemakaian ekosistem ini dapat membantu Braintree lah, terutama sekali dalam mendapatkan bakat-bakat yang lebih boleh dipadukkan. Tetapi harganya, itulah bayaran untuk nilai perkhidmatan tu
Ini pun kita kena bincang. Jadi startup company mungkin berhadapan dengan demand daripada bakat-bakat yang so-called hebat ni, gaji mereka. Jadi untuk itu kita ada satu program dipanggil High Tech Future Skill dalam MAUSTI, High Tech Future Skill. Jadi kita mematlamatkan untuk melahirkan 5,000 talent ini, bakat yang boleh dilatih semula. Mereka ni reskill, upskill lah. Apa yang Braintree maksudkan untuk kita dapatkan, kita akan provide. Dan mereka ini lokal, ya, lokal dan dilatih di bawah MAUSTI melalui platform yang saya sebut tadi, kolaborasi antara beberapa institut pengendali yang boleh beri training terhadap high skill, future skill, high tech future skill. Ini yang kita nak laksanakan. Jadi dengan adanya kerangka usaha ini, banyak syarikat pemula ataupun startup ini yang melihat ke arah talent sebagai satu masalah atau cabaran, dapat kita selesaikan dalam suasana yang lebih kondusif. Ya. Itu untuk makluman Braintree lah. Ya. Thank you. Terima kasih. Datuk Seri, mungkin Rafiza kalau ada yang nak tambah. This is an age-old question, brain drain. Braintree asking question about brain drain. Because sometimes the truth is simple. Our gifted talents can earn more, way more elsewhere, overseas. So why should they come back to Malaysia is a question that they are asking. So if you are a startup owner, jika Rafiza adalah pemilik seorang startup, sebuah startup, what would you say to these talents to entice them untuk datang kembali ke Malaysia? They have a lot to contribute. Actually, kita ada juga, saya kadang-kadang ada juga orang approach saya kan, macam mana saya ada experience di luar negara. Saya dah pernah bina startup. Boleh tak saya bantu untuk jadi mentor kepada startup-startup di Malaysia? Sebab mungkin kadang-kadang dari segi motivasi itu bukan tak semestinya semua orang datang sebab nak duit. Yalah, mungkin kebanyakannya begitu. Tapi ada juga mereka yang ingin give back to the society. Ya, kita lihat ramai juga startup founder ni, mereka bila dah membangun, mereka ingin menolong startup yang lain. Mungkin ada juga kalau kita tengok, kita ada ramai ekspor kita punya startup founder di luar negara. Jadi mungkin itu salah satu caranya. Ya. Yang tadi nak petikkan tadi yang pasal bakat ni, mungkin saya boleh jelaskan juga. Dalam Pelan Hala 7 Super, ya, kita salah satu teras yang akan dilihat adalah dalam bakat. Ya. Jadi kita ada 3 intervensi untuk menangani cabaran yang dirasai oleh startup Malaysia, seperti yang telah di-sharekan oleh daripada Braintree tadi. Kita akan terdapat salah satu intervensi ini adalah untuk produce a lot more coders. Tak silap saya ada target 10,000 coders dalam satu intervensi itu. Jadi hopefully dengan kerjasama syarikat institusi pendidik, kita akan bangunkan lagi bakat-bakat yang diperlukan oleh startup Malaysia. Ya. Baik, thank you Rafiza. Terima kasih banyak, good explanation. Next, saya nak menjemput wakil daripada Money Match Sendirian Berhad. Money Match juga ada soalan. Yes, Money Match. Kenalkan diri and your question. Thank you. Hello. Hi, evening. Ali from Money Match. We're a financial technology company focusing on cross-border payments. Regulated by DNM with licenses in 3 countries. About 4 or 5 years in operation already, right? So not too bad. I had a few questions, but I think some of them have been answered. I think mainly it's all about funding, essentially, right? So I think even for Money Match, we have benefit greatly from the government's initiatives and Cradle, all these initiatives, startup help. So now we're at a stage where we're the scale-up stage, or the growth stage per se, right? Where a lot of capital expenditure is required for working capital and all that.
while at the same time, unfortunately, we're still not quite yet at the break-even or profit-making stage, because it's just a matter of the industry being of thin margins and all that. It's not about us spending money on marketing. So the question is, what else is Musti and the government planning to do to help companies at this stage? Because this stage is also quite crucial for success in terms of ability to provide funding and bridging financing until the company becomes profitable. Right? We've talked to a lot of commercial banks. A lot of them are still not very receptive to helping out, essentially. So we end up locally. Yeah, I think to start myself up to start looking overseas. That's when it becomes a bit more difficult for some reason, unfortunately. So yeah, I want to understand what's the plan. Yeah. Thank you. I think this relates to what we mentioned earlier, because banks will always look at revenue profit as the North Star. Jadi apa Datuk Seri yang mesti boleh buat untuk bagi bridge financing sementara syarikat itu orang cakap get on its feet or boleh bertapak dengan kukuh. Yeah. Very good question on ini fintech itu satu financial technology yang kita memang nak bangunkan dalam negara kita. Kita perlu wujudkan program pembiayaan yang bersepadu daripada mula sampai dia membangun sampai dia maju, expandable. Jadi kita tahu funding jadi isu kepada startup lah, definitely. Jadi kalau startup ini berdaya maju dari segi bilangan customer yang mungkin diperolehi pantas, mereka revenue baguslah. Tapi kalau dalam peringkat R&D, ini yang kita kena bantu. Jadi saya dah diberi maklumat oleh Cradle Fund. Program pembiayaan sepadu ni kita akan melibatkan beberapa agensi pembiayaan di bawah Musti juga, yang dinamakan sebagai MEFCAP, Malaysian Venture Capital, yang mana dia bukan dalam bentuk pembiayaan tapi dalam bentuk equity ataupun dalam bentuk fundraising tadi saya sebutlah, diinvest dalam company. Kedua, kita ada agensi yang dipanggil Malaysian Debt Venture yang mana memberi loan kepada startup ini. Jadi program pembiayaan bersepadu ini dirancang untuk membantu apa yang dibangkitkan oleh pihak startup ini untuk pastikan bahawa sustainability tu, iaitu kejayaan berterusan. Jadi program ini akan kita mulakan quarter 3 tahun 2022 ini, dan dia akan melibatkan penilaian awal tu. Jadi kalau startup company yang masuk tu diberikan maklumat bahawa yes, you can proceed, or you cannot proceed, because kita ada panel-panel yang berpengalaman untuk menilai, menapis. Jadi kita akan bimbing dan pastikan bahawa target untuk menjadikan startup ini berjaya dalam masa atau milestone yang tertentu. Jadi dengan adanya program pembiayaan bersepadu, dipanggil bersepadu, integrated funding mechanism ni, dia bukan saja menyelesaikan banyak masalah startup ketika ini, tetapi dia akan dikolaborasikan mengikut era kita untuk maju. Jadi kalau Puan Hafiza daripada Cradle merupakan head kepada program pembiayaan bersepadu. Dan selain daripada MDV MEFCAP, kita ada juga pembiaya yang mungkin mengikut hemat saya, kumpulan modal perdana yang boleh menjadikan equity based revenue. Jadi ini merupakan beberapa kolaborasi yang Musti sedang usahakan, dan saya ingin maklumkan bahawa proses untuk melaksanakan program pembiayaan bersepadu ini sedang rancak dilaksanakan, dan permulaannya kepada quarter 3. Tapi sebelum itu Cradle telah pun mendapat pembiayaan 20 juta melalui bajet 2022, dan Cradle telah melancarkan 2 inisiatif dalam pembiayaan, iaitu funding lah, iaitu program Spark dan program Sprint,
Dan kita telah mulakan pembukaan pembiayaan ini, dana ini pada Mac 2022 yang lepas lah. Maknanya ni April, Mac last month lah. Dan daripada rekod yang saya dapat, dah hampir 700 syarikat startup telah register dan dah proses sebahagian. Jadi ini kaedah yang kita boleh bantu. Tetapi program yang melibatkan pembiaya melalui program Spark dengan Sprint ni, dia melibatkan kategori tertentu lah. Sama ada seperti saya sebut tadi, dia boleh tak kita bimbing, kita boleh pastikan peranan yang dimainkan boleh menyebabkan syarikat yang sebut tadi boleh scalable tak, boleh ditambah nilai, diperbaiki, dan syarikat yang dimainkan oleh bukan dengan fintech ni sangat penting. Jadi saya tumpukan kepada teknologi financial ni sangat perlu ketika ini, dan mesti diberikan pertolongan dalam membangunkan especially dalam transborder punya financial teknologi penting. Boleh saya add? Okey. Masalah yang dicabari oleh syarikat Money Match ni memang agak ketara lah di Malaysia. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan tahu penjana kapital telah ditubuhkan oleh Menteri Keuangan 2 tahun lepas, ya. Dan objektif penjana kapital adalah untuk memperbanyakkan lagi syarikat VC di Malaysia, ya. Sebab kita lihat di Malaysia ni tak berapa banyak syarikat VC, itu satu. Nombor dua, kadang-kadang saya berbincang dengan syarikat startup, mereka selalu meluahkan perasaan mereka, frustration, sebab apabila mereka berhadapan dengan syarikat VC, mereka tidak faham macam mana nak value syarikat mereka. Ada setengah tu they look completely on financials, especially kalau early stage ni kita tak boleh tunjuk financial, kita punya potential lain. Jadi mereka tak faham, sama ada mereka tak faham macam mana syarikat startup tu berfungsi, ataupun mereka tidak berapa faham sangat industri syarikat startup tu. Jadi mereka tidak boleh lihat dengan jelas potensi syarikat startup tu. Jadi saya kesian sebab mereka dah bekerja kuat, tapi bila pergi dekat VC tu dia bagi valuation amatlah rendah, ya. Jadi kalau mereka nak raise pelaburan, kalau mereka ingin mendapat pelaburan, dan dari segi dilution tu agak tinggi. Jadi kebanyakan startup founder mereka tidak mahu melepaskan mereka punya shareholding pada valuation yang rendah, ya. Jadi sebab itu kita ada venture debt, dan venture debt ni pun juga kadang-kadang ada juga masalah. Kadang-kadang interest rate dia tinggi, terutama syarikat startup yang tak ada track record, ya. Jadi terdapat pelbagai juga inovasi dari segi pembiayaan. Saya lihat sebagai example salah satu syarikat startup kita, CapBay, kan. CapBay mereka memberi pembiayaan bergantung kepada katakanlah syarikat startup ni dia ada kontrak dengan syarikat yang lebih stabil, sama ada GLC ke atau public listed company. Jadi mereka boleh take on the interest rate atau credit assessment syarikat GLC tu. Jadi mereka boleh menurunkan lagi interest rate, sebab kalau mereka pergi ke bank berapa, mesti at least 11%, 12% kan. Tapi kalau mereka mengguna secara yang telah ditubuhkan oleh CapBay tu, mungkin boleh. Saya bukannya nak promote CapBay, jangan salah sangka. Tapi itu adalah salah satu cara mungkin boleh lihatlah bagaimana kita boleh meluaskan lagi cara-cara pembiayaan terutama untuk syarikat startup di Malaysia, ya. Saya nak tambah sikit. I think startup kena jujur lah. Saya ada satu experience bila startup tu diberikan satu pembiayaan, dia pergi dia compare dengan bank lain. Bank lain akan offer lah interest yang lebih rendah. Jadi kita punya problem, dia nak dapat cepat pembiayaan, mudah, tak ada banyak kerumitan. Jadi
dari segi interest rate yang mungkin tinggi sikit kerana dia ada kelebihan iaitu memudahkan didapat pembiayaan peringkat awal. Jadi kejujuran ni sangat penting jugalah. Ini panggil integriti lah. Jadi kita nak bangunkan startup, experience memang ialah kata orang tu untuk meminjam dengan bank ke, nak minjam dengan mana-mana funding agency ataupun debt venture capital ni, mereka tentu sekali datang kemari. Contoh Gopi dalam Gopi satu syarikat funding yang datang kemari, BC venture capital. Mereka cukup experience memberi funding kepada startup. Jadi mereka dah kira semua tu. Jadi bila kita ada keupayaan dalam melihat startup mana yang boleh berupaya, ada capability lah untuk maju terus, dan saya dah beritahu kalau mereka perlu bantuan, they come to us untuk kita bimbing. Lepas tu dia ada program pitching, program mentoring, program yang berkaitan dengan untuk majukan. Jadi kalau kita datang untuk membanding-bandingkan, itu saya rasa salah satu perkara yang mungkin tak patut berlaku lah. Okey, terima kasih Datuk Seri. And Rafiza, kita ada beberapa lagi soalan, beberapa lagi syarikat sebelum kita wrap it up, sebelum kita habiskan kalau tak apa. Yes, please, a follow-up question. Very good. It's not a follow-up question. I have my own question. Oh, yeah. You haven't asked a question. Sorry. Go ahead. Hello, my name is Kim. I'm from Samuel Health. Samuel Health. Samuel Health. And as you know, in healthcare, everything is about clinical evidence. We need to prove before customers will buy. So my question is there effort from MOFTI to maybe ask Ministry of Health to have someone to champion innovation with startups like us, provide us with a platform for us to conduct clinical tests. And to extend that question a little bit more, I think quite a number of startups also maybe need to partner with other ministries to either as a platform for testing the product or as a buyer eventually. So is there such a platform? Is there an avenue? Is there effort for mostly going around to all the ministries to ask them to set up either a person or champion to work with startups like us? Great question. Ya, thank you. Soalan ni mudah bagi saya kerana saya pernah jadi Menteri Kesihatan. Jadi I know banyak teknologi jumpa saya waktu tu masa pandemik lah. So they clear up some matter about pembangunan rapid antigen test kit, membangunkan prototype untuk kits PCR dan pelbagai lah. Jadi saya lihat di MOSTI, bila saya datang ke MOSTI, apa yang kita telah bincang awal iaitu NTIS lah, National Technology Innovation Sandbox ni merupakan satu ekosistem yang mana kita boleh menghubungkaitkan dengan semua kementerian. That's why we advise you to masuk dalam NTIS so that collaborative arrangement antara few perkara yang dibangkitkan iaitu clinical evidence. Yes. Vaksin contoh, kita perlu lalui fasa pra-clinical, in vitro lab evidence, preclinical and clinical, fasa 1, 2, 3. It takes some time. Dan di Kementerian Kesihatan Malaysia dia ada satu agensi dipanggil CRM, Clinical Research Malaysia, yang pernah satu ketika saya jadi pengurusinya, di mana kita conduct all this clinical evidence sebagai batu loncatan untuk mendapatkan kelulusan. Yang kedua, kita ada kerangka peraturan yang sangat sukar kita perlu convince, iaitu NPRA, National Pharmaceutical Regulatory Agency, yang memerlukan kalau kita nak jadikan satu produk itu diakui sah, selamat, berkualiti dan juga berkesan, you have to go through mereka untuk melaksanakan testing ataupun jadi pihak syarikat kenalah berusaha supaya memenuhi semua kriteria yang dikeluarkan oleh NPRA ini.
Jadi Clinical Research Malaysia mungkin boleh conduct the testing sebagai clinical evidence apa juga produk yang kita nak laksana. Tetapi dia ada perbezaan. Sekiranya produk itu merupakan sesuatu yang tidak perlu ada NPRA seperti suplemen, produk suplemen, dia tak payah melalui clinical testing, clinical trial. Jadi you have to choose apa produk yang perlu. Kalau peranti perubatan, contoh, dia kena lalu satu lagi agensi, dia panggil MDA pula, Malaysian Device Authority. MDA pula dia ada peraturan dia. Jadi ini yang saya panggil tadi, kalau syarikat permula ingin mengetahui lebih lanjut, so kita menawarkan NTIS lah, National Technology Innovation Sandbox. Dan ini merupakan salah satu inisiatif kerajaan yang sangat penting untuk diberitahu kepada syarikat pemula atau startup. So in that case, kita boleh menghubungkan dengan whatever agensi yang melakukan clinical trial. Clinical trial biasanya dilakukan oleh CRM ataupun IHR, Institute of Health Research, di bawah NIH, National Institute of Health, bawah KKM. Dan dikendalikan secara bersepadu sesama agensi di bawah NIH tersebut untuk memastikan bahawa produk kita tu 3 berkesan, berkualiti dan selamat digunakan. Ini antara kriteria yang boleh kita tengahkan. Jadi terima kasihlah raise this question, sebab saya pun bila masuk ke Mosti ni saya ditemui oleh banyak sebenarnya teknologi provider yang baru yang mungkin tak faham mana nak masuk. Nak masuk di peranti, nak masuk dekat clinical trial untuk membangunkan peralatan-peralatan yang berkaitan dengan diagnostik, ataupun berkaitan dengan ubat-ubatan. Jadi I hope kita boleh bekerjasama untuk satu motif. Kita perlu perbanyakkan startup yang membangunkan precision medicine, ataupun predictive medicine. Predictive, kita boleh gunakan MGVI, Malaysian Genome Vaccine Institute, untuk membuat predictive medicine, kerana kita boleh membuat pelbagai genome sequencing, genome sequencing dalam arti kata membangunkan predictive medicine yang kita nak zahirkan. Jadi terima kasih atas soalan tersebut, dan now you know lah macam mana kita boleh bantu, ya. So next up adalah, I think this is the fourth last one according to this list, is AdEasy. Syarikat AdEasy, kita ada representative ataupun tidak? Round of applause, AdEasy. Your question please, ma'am. Thank you. Hi, I'm Melissa from AdEasy. So what AdEasy does is we basically help startups or SMEs to scale their business in terms of helping them advertise on radio, cinema, billboards. So what we've done is we basically make it super easy for them to book any ad spaces in Malaysia and now in Philippines, as simple as booking a flight ticket or a hotel. Yeah. So I forgot what was my question, but I think a lot of them have pretty much asked what I wanted to ask. So maybe Dato' Sri, I would ask you this one last question. You know how like we are having brain drain, and there are great businesses. Malaysia has produced a lot of great businesses, right? And it's proven that some of them were poached by other countries, and so that they can claim them as their unicorn, right? So are there any efforts for Malaysia to actually ensure that this doesn't happen in the near future? You refer to Grab ke? Yeah. This question related to funding arrangement. So whatever unicorn we want to produce, they really need help from the beginning, and intermediary and long-term plan. So we realized that our unicorn have been said a lot about Grab to be listed in Singapore. Okay? But we must remind that Grab, before it changed the name, Grab is My Taxi. It was funded by one of our capital venture, but not to name it lah. But to answer your question, we realized that something we have to propose to the government. How we going to equitable this company to become unicorn? We have target some kind of figures. We want to build 5 unicorn within until 2025.
At the moment, we have listed some company that we can nurture to be unicorn, but we need to see the startup that really start from the beginning to be unicorn, rather than they are funded by a parent company. So that is not considered as our target to be unicorn. In that case, at Easy, I will see that you have to improve in terms of technology. So to advertise, maybe augmented reality is thing that to be put in our picture. Augmented reality. So this technology, other than virtual reality, you have to advertise all the startup company. So your presence here to be with all the other startup is very important, so that they can use your at Easy to become a unicorn. So that's a goal. So this is a very important framework that we want to improve. So coming to initial motive of our present today is to make sure that this engagement makes sense to our Astro Awani program, so that we convey the message from time to time. So this is not the first and maybe the last program that MOSTI should engage with. We have to be more engageful in future. But I want Cradle to have more program into the state level, state level. So this is more of federal level. So state level program singgah sana lah, singgah sana, singgah sini, singgah sana, singgah sini, to create awareness, especially on various technology that we have to create to become a unicorn. Maybe Puan Hafizah nak add on. Yeah. So maybe in English, since you make the question in English. For us to retain startups in Malaysia, there are various factors that we need to look at, and those are all actually have been identified in the startup roadmap. So as I may have mentioned earlier, that there are 5 areas that we're looking at. So funding, innovation, talent, market access, and regulatory. And all this needs to be worked. The objective, one of the main aim for this startup roadmap is to bring up our ecosystem ranking, which 2 years ago we were at 47. So by 2030, we want to bring it up to the top 20. And with all of the intervention that has been identified, that we now in the process of execution, we hope that it will facilitate and it will encourage our startups to be retained in Malaysia. So we look at various areas. Like I said, just now it was brought up by Semel. So one of the intervention that was under Super is e-perolehan, because we want to encourage the government to use startups as a service provider. And we are also trying to encourage everyone to use Malaysian tech companies first, right? So those are some of the things that we're looking at. Ease of doing business. That is one of the intervention. NTIS, how do we further improve on the ability for the startups to face the challenges that they currently face with respect to regulatory environment. So there are a lot of moving things. It's championed by MOSTI, and Cradle is one of the participant. And in fact, we work with MOSTI on the secretarial matters with respect to the execution of the Super. So because we really want our startups to benefit from the development of this Malaysian startup ecosystem. They can thrive and they retain in Malaysia. Oh, yeah. Thank you, Rafiza. So at Easy is promising that when you go unicorn, you will never leave Malaysia. Yeah. You got 3 cameras here, no? Yeah. Bang, silakan.
No, for the recording nanti tak dengar bang. Okay. Assalamualaikum. Saya Farid. Saya dari Simpan Kira, Cloud Accounting Software untuk small businesses. Soalan saya tadi this lady ada mention pasal macam mana nak maintain the effort. Soalan saya sekarang ni, kita tahu setiap 5 tahun kerajaan kita akan tukar ataupun mungkin maintain sama. Macam mana kita nak make sure the next menteri yang jadi Musti ni maintain benda yang sama? Kan datang menteri lain, tukar pula ni, nanti agensi macam you all dapat wahyu lain. Ini soalan yang praktikal. Sebab kami ni startup bukan nak buat bisnes hari ni je. Kita nak buat bisnes yang ada polisi yang maintain. Kita tak nak ada uncertainty. Kalau tidak, kepala kita dah pening nak manage startup, dia nak manage uncertainty ni lagi. Policy continuity kan? Yes. Kalau tukar kerajaan pun. Betul Zuri. Ya, saya dah cakap dengan Musti, dengan agensi, kita mesti buat satu dasar yang autopilot. No? Kalau kita lift pun, dia mesti ikut yang kita telah rancang. That's why dia ada plan 10 tahun, 5 tahun. Ya, you say kerajaan sering berhadapan dengan pengundi 5 tahun sekali. Tapi untuk PRU yang 14 ni dah 3 kali kerajaan tukar. So, saya salah satu menteri yang 2 kali dalam 2 kerajaan. Jadi, saya melihat kepada apa yang you bangkit unprecedented. Kita perlu melihat banyak benda yang boleh uncertain boleh berlaku. So, we have to map out something supaya plan-plan yang kita rangka ni, siapa juga tukar, siapa juga datang. Tetapi agensi is there. Puan Rafiza pun baru dapat lagi mandat untuk sambung lagi sebagai CEO. CEO apa nama? Cradle, ya. So, jadi dia ada certainty yang kita boleh pastikan kerana mandat yang diberikan bersesuaian dengan kriteria yang kita nak angkat. Jadi saya balik kepada ekosistem ataupun super tadi tu, hala 7 ekosistem startup Malaysia yang dirangka bertepatan dengan soalan you, iaitu dia akan berakhir tahun 2030. Jadi saya yakin siapa juga datang, siapa juga pergi, dia ada di situ. Kalau nak turun wahyu lain tetapi CEO-nya sama, saya rasa CEO akan pertahankan dasar tersebutlah. Itu yang paling penting lah. Jadi saya tak bimbang nak jawab soalan ni kerana ini soalan politik sikit lah. Jadi saya tak boleh predict. Ya, saya tak boleh predict apa yang akan jadi dalam. Tetapi sejarah di Melaka dan di Johor, election sangat bagus. Dia melibatkan kestabilan. So when we need stability, we need to choose proper government yang boleh buat dasar yang lebih panjang, lebih baik. So if come to our present present environment, saya lihat yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri ini dia mempunyai ciri-ciri menstabilkan keadaan. Jadi kita beri sokongan sebaik mungkin supaya apa yang dasar kita laksana. Saya nak beritahu, dalam Musti kita ada 14 roadmap yang telah kita bangun, 2 dasar. Dua dasar dan satu lagi ialah kajian impak kepada dasar sebelum ini. Contoh dasar bioteknologi 1.0. Dia dilahirkan pada tahun 2005, berakhir tahun 2020. Kita tak ada lagi dasar biotek 2021 hingga bila lagi. So yang ini kita kena pastikan bahawa whatever government yang ada, whatever yang memimpin, menteri Musti mana sekalipun, dasar tersebut direkodkan sebagai plan tindakan. Dia mesti ada plan tindakan dan dia di KPI kan, diukur sebagai salah satu specific measure yang boleh dilaksanakan. Jadi kehadiran startup sebenarnya banyak membantu dalam kita merangka satu long term plan, medium term plan atau short term plan. Macam COVID-19 kita buat short term plan, banyak produk-produk startup yang short term plan mendadak keperluannya. Contoh iaitu pembangunan testing COVID-19. Kita dah beri funding kepada satu institusi about 1.2 million untuk buat eye breath, detect the COVID-19 melalui pernafasan. Hari ini terpaksa beri air liur lah, jolok hidung sana, jolok tekak lah kan untuk dapatkan result. Kita ada teknologi yang boleh pakai eye breath, sedut nafas dah boleh
detect. This is short term punya startup yang kita bangunkan. Jadi perkara ini saya nak jamin belum certain lagi lah, tetapi yakinlah kalau saya jadi Menteri Mosti, kalau disokong saya akan teruskan dasar ni lebih baik dan lebih baik sentiasalah. Terima kasih soalan tersebut. Terima kasih, thank you. Datuk Seri, on that note, mungkin ada soalan terakhir, ada apa-apa lagi yang Datuk Seri nak kongsikan dengan mereka di luar sana dan juga di luar sana? Mungkin ada sebarang pengumuman apa yang kita boleh jangka daripada Mosti dalam bulan-bulan akan datang ini kepada startup dan lain-lain? Ya, kita akan melancarkan satu buku. Dia panggil komunikasi sains, science communication lah. Ya, yang melibatkan bagaimana interaction antara public dengan sains tu sangat penting. Dengan perjumpaan saya dengan Young Scientist Network pada 26 hari bulan ni, Young Scientist Network ni, kita akan lancarkan buku komunikasi sains. Dalam komunikasi sains tersebut, dia melibatkan teknologi, dan teknologi ini ada dia punya definition dia. Kita ada sensor teknologi, bioscience teknologi, kita ada 5G, 3G, 5G, 3D printer, 4D printer, kita ada neuroteknologi, kita ada teknologi blockchain. Jadi semua ini komunikasi sains yang kita akan lancarkan. Di samping yang saya ingin maklumkan tadi, program pembiayaan bersepadu antara Cradle, MDV dengan MAVCAP. Dan mungkin masukkan KMP lah sekali. MTDC, Malaysian Technology Development Corporation. Kita bangunkan program pembiayaan main funding initiative ni yang bersepadu, integrated. So that kita boleh filter from the beginning, no mistake dibuat. Kita ada mistake dibuat. Macam Manu tadi, kita tak nak mistake dibuat. So kita kena hantar mereka the right door. Okay, pintu ni masuk. That's why kita ada technology readiness level 1, 2, 3, 4. And then KSU dengan timbalan ketua KSU dengan ketua-ketua jabatan, bahagian dana especially akan membantu. Yang ini saya punya arahan. Bantu. Kita mesti facilitate. Whatever happen, come fast, do fast. And mesti ada time limit untuk kita beri mereka satu answer kepada certainty tadi. Kata certainty. Itu yang penting. Terima kasih. Baik. Terima kasih Datuk Seri, terima kasih tepukan gemuruh untuk Datuk Seri Dr. Adham Baba, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Rafiza Ghazali, Group CEO Cradle Fund, dan kepada anda semua for all your wonderful questions, your wonderful insights. Thank you so much, dan insyaAllah bergerak ke hadapan Astro Awani akan terus cuba untuk menyediakan platform kepada anda semua, pemegang taruh dan rakyat secara umumnya di luar sana untuk engage secara terus dengan mereka yang membuat polisi agar kita semua, suara kita didengari dan semua input kita akan diambil kira untuk membina Malaysia yang lebih baik untuk semua. Terima kasih kerana menonton CSA Common Sense at Awani. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.